Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah kerana dengan izinnya kita dapat berjumpa lagi pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi tentang pengurusan harta selepas kematian. Sesi sebelum ini kita dah membincang tentang wasiat. Dan untuk kali ini kita akan belajar pula unit yang kedua, faraid dalam Islam. Ustazah harap kamu semua dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada apa yang Ustazah akan terangkan nanti supaya kamu dapat memahami tajuk ini dengan baik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah, Ustazah mengharapkan di akhir pelajaran nanti kamu akan dapat menyatakan apakah maksud hukum dan dalil faraid, dapat menjelaskan rukun dan syarat faraid, dapat menerangkan jenis-jenis waris dan pembahagian harta pewarisan, serta dapat merumuskan hikmah pensyariatan faraid. Pertama kita lihat dulu, apakah maksud faraid? Faraid ialah pemberian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Maksudnya, apabila mati seseorang Islam dan dia memiliki harta semasa hidupnya, maka hartanya itu akan dibahagikan kepada waris-warisnya mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Hukum faraid adalah wajib. Ini bermakna bila berlaku kematian, harta si mati wajib difaraidkan, wajib dibahagikan kepada waris-warisnya mengikut ketetapan syarak. Sedikit info tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperakui Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sebagai salah seorang pakar dalam bidang faraid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afriduhum Zaid bin Sabit." Maksudnya, orang yang paling mengetahui faraid antara kamu ialah Zaid bin Sabit. Hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Zaid bin Sabit sebagai orang yang paling pakar dalam bidang faraid dalam kalangan sahabat baginda. Seterusnya kita akan lihat pula dalil nakli faraid. Di dalam buku teks kamu ada dinyatakan dua dalil nakli berkaitan dengan faraid. Yang pertama adalah merupakan dalil daripada ayat Al-Quran dan yang kedua adalah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Maksudnya, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka. Dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ayat di atas menjelaskan bahawa bila berlaku kematian, sama ada kematian ibu, bapa ataupun saudara mara, maka waris lelaki dan waris perempuan akan mendapat harta pusaka sama ada sedikit ataupun banyak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Dalil faraid yang kedua ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hiqul faraida bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin." Maksudnya,
serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menyerahkan harta pusaka kepada waris yang berhak menerimanya. Jika masih ada baki selepas pembahagian tersebut, maka baki itu perlu diberi kepada waris lelaki terdekat. Seterusnya kita akan lihat pula rukun dan syarat faraid. Rukun faraid ada 3, iaitu yang pertama orang yang mewariskan harta, yang kedua waris dan yang ketiga harta pusaka. Setiap rukun ada syarat-syaratnya. Syarat bagi orang yang mewariskan harta ialah kematiannya telah disahkan. Sekiranya kematian belum disahkan, maka pembahagian harta adalah tidak dibenarkan sama sekali. Syarat untuk waris pula ada 2. Yang pertama, waris masih hidup. Tidak sah mewariskan harta kepada waris yang telah meninggal dunia. Yang kedua, mengetahui status hubungan waris dengan si mati. Adakah mereka itu mempunyai hubungan suami isteri atau hubungan ibu bapa dengan anak ataupun ada hubungan adik-beradik dan sebagainya. Ini penting untuk menentukan adakah dia layak menerima pusaka ataupun tidak dan berapa banyak harta pusaka yang layak dia terima. Dan seterusnya, syarat untuk harta pusaka. Harta pusaka yang nak dibahagikan itu mestilah harta yang dimiliki oleh si mati. Sekiranya harta pusaka tersebut bukan milik si mati, seperti barang yang dipinjam oleh si mati dengan seseorang yang lain, maka tidak sah harta tersebut dibahagikan. Selesai sudah rukun dan syarat faraid, sekarang kita lihat pula jenis-jenis waris. Waris terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, ashabul furud dan yang kedua, asabah. Ashabul furud ialah waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Manakala asabah pula ialah waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Apa beza ashabul furud dengan asabah? Ashabul furud adalah waris yang dah ditetapkan berapa banyak harta pusaka yang akan diterima apabila berlaku kematian. Manakala asabah tidak ditetapkan jumlah yang akan mereka terima. Selepas ditolak bahagian untuk ashabul furud dan masih lagi ada baki, maka semua baki tersebut akan diberi kepada asabah. Tetapi sebaliknya jika tidak ada baki, maka asabah tidak akan mendapat apa-apa harta pusaka. Seterusnya kita lihat bahagian asabah di ruangan spektrum ilmu. Asabah terbahagi kepada 3, iaitu asabah bin nafsi, asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Apa itu asabah bin nafsi, asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair? Jom kita lihat. Pertama, asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi ini merupakan anggota waris yang terdiri daripada kaum lelaki. Ada 10 golongan yang layak menjadi asabah bin nafsi. Antaranya ialah bapa, datuk, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa, bapa saudara kandung, bapa saudara sebapa, anak lelaki bapa saudara kandung dan anak lelaki bapa saudara sebapa. Yang kedua ialah asabah bil ghair. Asabah bil ghair ialah waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki. Jadi ada 4 golongan yang disenaraikan di sini yang layak untuk menjadi asabah bil ghair. Antaranya ialah anak perempuan akan menjadi asabah bil ghair
apabila si mati juga mempunyai anak lelaki. Yang kedua, cucu perempuan. Okey, dengan adanya cucu lelaki. Dan yang ketiga, saudara kandung perempuan dengan adanya saudara kandung lelaki. Dan yang keempat, saudara perempuan sebapa dengan adanya saudara lelaki sebapa. Perlu diingat di sini, waris yang menjadi asobah bil ghair ini mestilah setara. Asobah yang ketiga ialah asobah ma'al ghair, iaitu waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain, iaitu saudara perempuan kandung ataupun saudara perempuan sebapa berkongsi dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan. Maksudnya di sini, jika si mati mempunyai saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan sebapa dan dalam masa yang sama, si mati juga mempunyai anak perempuan ataupun cucu perempuan, maka saudara kandung perempuan dan saudara perempuan sebapa tadi boleh menjadi asobah ma'al ghair. Ini bermakna saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa layak mendapat baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Selesai tentang asobah, sekarang kita akan teruskan dengan ashabul furud dan pembahagian harta pusaka untuk mereka. Ashabul furud yang kita nak bincang untuk topik tingkatan 5 ini hanya melibatkan 6 waris sahaja, iaitu suami, isteri, ibu, bapa, anak lelaki dan anak perempuan. Jom kita lihat bagaimana cara pembahagian harta tersebut. Waris pertama yang akan kita bincangkan ialah bapa. 1/6 daripada harta pusaka akan diberikan kepada bapa jika si mati mempunyai anak lelaki. Dan bapa akan menjadi asobah jika si mati tidak mempunyai anak. Jika si mati mempunyai anak perempuan sahaja, maka bapa akan mendapat 1/6 daripada harta pusaka dan asobah. Bagi ibu pula, ibu akan mendapat 1/3 daripada harta pusaka jika si mati tidak mempunyai anak ataupun si mati hanya mempunyai seorang saudara lelaki ataupun saudara perempuan. Jika si mati mempunyai anak ataupun terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki ataupun saudara perempuan, maka ibu akan mendapat 1/6 daripada harta pusaka. Jika si mati hanya mempunyai ibu, ayah, suami ataupun isteri, maka ibu akan mendapat 1/3 daripada baki harta pusaka. Suami pula akan mendapat 1/2 daripada harta pusaka jika si mati tidak mempunyai anak. Jika si mati mempunyai anak, maka suami akan mendapat 1/4 daripada harta pusaka. Bagi isteri pula, jika si mati tidak mempunyai anak, maka isteri akan mendapat 1/4 daripada harta pusaka. Dan jika si mati mempunyai anak, maka isteri akan mendapat 1/8 daripada harta pusaka. Bagi anak perempuan akan mendapat 1/2 daripada harta pusaka sekiranya anak perempuan tersebut merupakan anak perempuan tunggal. Dan 2/3 daripada harta pusaka akan diberikan sekiranya terdapat 2 ataupun lebih anak perempuan. Dan anak perempuan akan menjadi asobah bil ghair jika si mati mempunyai anak lelaki. Bagi anak lelaki pula, seluruh harta milik si mati akan menjadi hak anak lelaki sekiranya tidak ada anak perempuan. Okey, jadi anak lelaki ini merupakan asobah bin nafsi.
Pecahan pembahagian ini perlu diketahui, difahami dan diingati. Kamu perlu faham berdasarkan situasi. Contohnya, kalau isteri meninggal, si mati iaitu isteri ada anak, ada suami, ada ibu, bapa. Berapa pembahagian harta untuk mereka? Berapa banyak setiap waris itu dapat? Semoga penerangan Ustazah selepas ini dapat membantu kamu untuk memahaminya dengan lebih baik. Bagi membantu kamu memahami dengan lebih baik, bolehlah kamu muat turun AR Pendidikan Islam tingkatan 5 dari Play Store. Kemudian scan buku teks muka surat 148 yang ada AR di situ. Okey, dan kamu boleh lihat video gambar rajah beserta penerangan tentang pembahagian harta. Cuma mungkin agak pening sedikit sebab videonya mengiring. Jadi di sini Ustazah cuba keluarkan apa yang terdapat dalam AR code untuk membantu kamu memahaminya dengan lebih baik. Terdapat beberapa situasi diberikan di dalam AR code ini. Jom kita lihat sama-sama. Situasi pertama, jika suami meninggal dunia dan tidak memiliki zuriat, maka isteri akan mendapat 1/4 bahagian, manakala ibu si mati akan mendapat 1/3 bahagian daripada baki. Bapa pula akan mendapat asobah. Mungkin ada yang tak faham maksud 1/3 daripada baki. Untuk lebih jelas, Ustazah akan tunjukkan cara pengiraannya. Cara pengiraan ialah 1/4 bahagian akan diberikan kepada isteri, bakinya masih ada 3/4. Ibu akan mendapat 1 daripada 3 baki tersebut. Dan ini bermakna ibu akan mendapat 1/4 bahagian. Dan baki 2/4 bahagian akan diberikan kepada bapa sebagai penerima asobah. Macam yang Ustazah pesan tadi, pembahagian ini perlu kamu ingat. Cara pengiraan yang Ustazah tunjukkan di sebelah itu hanyalah sebagai info tambahan sahaja. Untuk peperiksaan, kamu cuma perlu ingat bahagian setiap waris. Contohnya, jika suami meninggal dunia dan tidak ada zuriat, maka isteri boleh dapat berapa? Ibu dapat berapa dan bapa dapat berapa? Itu yang perlu kamu ingat. Okey. Seterusnya, jika suami meninggal dunia dan memiliki anak lelaki tunggal, maka ibu si mati akan mendapat 1/6 bahagian. Bapa si mati juga akan mendapat 1/6 bahagian dan isteri akan mendapat 1/8. Anak pula akan mendapat asobah. Bermaksud semua baki harta akan dimiliki oleh anak lelaki tunggal. Cara pengiraannya adalah seperti berikut. 3/24 akan diberikan kepada isteri, 4/24 akan diberikan kepada ibu si mati, 4/24 juga akan diberi kepada bapa si mati. Jadi jumlahnya adalah 11/24. Dan bakinya adalah 13/24 akan diberikan kepada anak lelaki sebagai penerima asobah. Jika suami meninggal dunia dan memiliki lebih daripada seorang anak lelaki, maka baki harta perlu dibahagikan sama rata antara semua anak lelaki. Cara pembahagiannya adalah sama seperti tadi. Jika isteri meninggal dunia dan isteri tidak memiliki zuriat, maka suami akan mendapat 1/2 daripada harta pusaka. Ibu kepada si mati iaitu ibu kepada isteri akan mendapat 1/3 bahagian daripada baki harta pusaka. Dan bapa pula akan mendapat asobah. Cara pengiraannya adalah seperti berikut. 3/6 akan diberikan kepada suami dan bakinya 3/6 lagi. Dan ibu akan mendapat 1 daripada 3 baki tersebut. Ini bermakna ibu akan mendapat 1/6. Baki 2/6 lagi akan diberikan kepada bapa si mati.
Seterusnya, jika isteri meninggal dunia dan mereka memiliki anak perempuan tunggal, maka ibu si mati akan mendapat 1/6 bahagian, bapa si mati akan mendapat 1/6 bahagian dan asabah, suami pula akan mendapat 1/4 bahagian dan anak akan mendapat 1/2 bahagian. Cara pengiraannya adalah seperti berikut. 3/13 akan diberikan kepada suami, 2/13 akan diberikan kepada ibu dan 2/13 juga akan diberikan kepada bapa, 6/13 akan diberikan kepada anak perempuan. Maka jumlahnya adalah 13/13. Ini bermakna tidak ada baki. Jika isteri meninggal dunia dan memiliki lebih daripada seorang anak perempuan, maka anak perempuan akan mendapat 2/3 bahagian daripada harta. Dan harta tersebut mestilah dibahagi sama rata antara mereka. Cara pembahagian adalah seperti berikut. 3 bahagian akan diberikan kepada suami, 2 bahagian akan diberikan kepada ibu, 2 bahagian juga akan diberikan kepada bapa dan 8 bahagian akan diberikan kepada anak-anak perempuan. Jadi jumlahnya adalah 15/15, bermakna tidak ada baki. Seterusnya, jika isteri meninggal dunia dan mereka memiliki anak lelaki dan anak perempuan, maka ibu si mati akan mendapat 1/6, bapa si mati juga akan mendapat 1/6, suaminya akan mendapat 1/4 dan bakinya akan diberikan kepada anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki merupakan asabah bin nafsi, manakala anak perempuan adalah asabah bil ghairi kerana dia mempunyai adik-beradik lelaki. Ini bermakna semua baki harta akan diberi kepada anak-anak mereka. Cara pembahagian ialah 2:1, iaitu anak lelaki akan mendapat 2 bahagian, manakala anak perempuan akan mendapat 1 bahagian. Cara pengiraan adalah seperti berikut. 9/36 akan diberikan kepada suami, 6/36 akan diberikan kepada ibu dan 6/36 akan diberikan kepada bapa. Maka jumlahnya adalah 21/36. Bakinya 15/36. 10 bahagian daripada baki akan diberikan kepada anak lelaki dan 5 bahagian akan diberikan kepada anak perempuan. Seterusnya kita lihat spektrum ilmu. Di sini ada satu contoh kajian kes yang dinyatakan dalam buku teks. Seorang isteri meninggal dunia dan mempunyai suami, bapa, ibu dan seorang anak perempuan. Kalau soalan seperti ini ditanya, apa yang perlu kamu jawab? Kamu hanya perlu tulis pembahagian harta yang telah kita pelajari tadi. Baca soalan betul-betul dan fahami situasi. Lihat siapa yang meninggal dunia. Okey, contoh jawapan. Suami akan mendapat 1/4 bahagian, bapa mendapat 1/6 bahagian dan asabah, ibu 1/6 dan anak perempuan akan mendapat 1/2 bahagian. Jadi ini adalah gambaran soalan yang boleh ditanya kepada pelajar semasa dalam peperiksaan. Akhir sekali kita akan bincang tentang hikmah pensyariatan faraid. Kenapa Islam mensyariatkan faraid? Untuk apa? Apa hikmahnya? Okey, yang pertama, disyariatkan faraid adalah untuk mengelakkan pertelingkahan dalam pembahagian harta. Kerana harta, ada orang sanggup putus silaturahim, sanggup berbunuhan dan sebagainya. Jadi ini boleh menjejaskan kebahagiaan keluarga. Yang kedua, untuk menjamin kelangsungan hidup waris selepas kematian orang yang mewariskan harta. Dengan adanya harta faraid tadi,
isteri, suami, anak, ibu bapa dapat meneruskan hidup mereka dengan baik. Yang ketiga, dapat menegakkan keadilan bagi pihak waris daripada ditipu oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, bila isteri meninggal dunia, suami mengambil semua harta isteri dan tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada ibu bapa si mati dan anak-anak. Dan ini akan menganiaya waris tersebut. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, maka Islam telah mensyariatkan faraid. Ini membuktikan bahawa Islam adalah agama yang sempurna. Seterusnya, yang keempat ialah untuk mengekalkan kasih sayang dalam kalangan anggota keluarga. Hubungan antara ahli keluarga akan menjadi lebih erat kerana masing-masing mendapat hak mereka yang sepatutnya. Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita pada hari ini. Harapan Ustazah, moga apa yang Ustazah kongsikan memberi manfaat kepada semua anak-anak. Yang baik itu adalah datang daripada Allah dan sebarang kekurangan adalah daripada kelemahan Ustazah sendiri. Okey, cukup untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.